Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi saya kekuatan untuk terus menghasilkan video berkaitan dengan gangguan makhluk halus. Perbincangan ini akan fokuskan kepada isu berkenaan dengan sama ada hantu raya atau saka hantu raya perlu dibuang segera ataupun dibiarkan begitu sahaja. Saya kerap menerima pertanyaan daripada sama ada pesakit ataupun keluarga pesakit, adakah perlu bagi mereka membuang saka hantu raya atau hantu raya tersebut dengan segera? Ini kerana mereka sering memberitahu bahawa hantu raya ataupun saka hantu raya tersebut banyak membantu mereka dalam melaksanakan urusan mereka seharian. Sama ada menjaga kebun, menjaga rumah, menjaga harta, menjaga keluarga dan lain-lain. Oleh itu mereka rasa sayang untuk membuang hantu raya tersebut. Sebenarnya itu adalah helah yang dilakukan oleh hantu raya atau saka hantu raya supaya pemilik atau penerima saka merasa sayang kepada beliau dan terus membelanya supaya dapat terus menjalankan tugas-tugas sebagaimana sebelumnya. Sebab itulah kita sering dengar orang tua memberitahu bahawa hantu raya ataupun saka hantu raya ini amat licik dalam memperdayakan tuannya ataupun penerima saka. Ia pandai bermain perasaan sehinggakan tuannya atau penerima saka menjadikan mereka ni sayang kepada hantu raya tersebut. Sila tonton video ini sehingga tamat. InsyaAllah saya akan kongsikan pengalaman dan pengetahuan saya dalam menjawab persoalan adakah perlu hantu raya atau saka hantu raya tersebut dibuang sesegera yang boleh. Bagi menjawab persoalan tersebut, apakah kesannya jika hantu raya atau saka hantu raya tersebut tidak dibuang sesegera yang boleh? Kita perlu juga melihat kesan ini bukan hanya kepada dirinya tetapi juga kepada ahli keluarganya, terutama sekali anak-anak ataupun cucu-cucunya dan jiran sekeliling. Tetapi kita hendaklah yakin bahawa apa yang berlaku itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala juga. Semoga perkongsian ini akan memberi manfaat kepada tuan-puan dalam menilai adakah tuan-puan perlu membuang segera saka hantu raya atau hantu raya tersebut. Untuk memudahkan pemahaman kepada pendengar, saya akan pecahkan perbincangan mengenai kesan saka hantu raya ini ataupun hantu raya ini kepada keluarganya, dirinya atau jiran-jirannya berdasarkan keadaan pemiliknya. Yang pertama, keadaan di mana pemiliknya masih lagi muda, kuat, sihat dan boleh bergerak sendiri. Kesan yang pertama ialah pemiliknya hendaklah memberi makan kepada hantu raya tersebut sebagaimana yang dipersetujui dalam perjanjian antara pemilik dan hantu raya ataupun saka hantu raya tersebut. Jika pemilik tersebut gagal memenuhi perjanjian tersebut, kemungkinan besar keluarganya akan diganggu oleh hantu raya ataupun saka hantu raya tersebut. Yang kedua, ada kalanya pemilik hantu raya ataupun pemilik saka hantu raya ini sukar untuk mendapat jodoh. Ini kerana pada kebiasaannya mereka ini mempunyai perangai panas baran, hanya ia yang betul, pendapat orang lain tidak boleh dipakai, seringkali bercakap menggunakan kata-kata yang kasar, dan perbuatan ini akan menyebabkan orang perempuan akan rasa tidak selesa untuk berada bersama dengan beliau. Tetapi beliau tidak merasakan sedemikian walaupun diberikan nasihat ataupun diberi teguran. Sebaliknya, orang yang memberi nasihat ataupun orang yang diberi teguran pula akan dipersalahkan ataupun dikatakan memandai-mandai mengatakan itu dan ini. Yang ketiga, jika pemilik hantu raya tersebut telah berkahwin, kebiasaannya panas barannya dengan anak dan isteri sukar dikawal. Anak dan isteri selalu kena maki dan ada kalanya dipukul. Ini akan menyebabkan anak ataupun isteri memendam perasaan dan menjauhikan diri daripada dia. Yang keempat, jika pemilik hantu raya tersebut mempunyai anak, kebiasaannya salah seorang daripada anaknya, terutama sekali anak yang paling rapat dengan beliau ataupun anak lelaki yang paling atas, akan mempunyai perangai panas baran, keras kepala, melawan cakap dan sebagainya sebagaimana ayahnya ataupun atuknya. Ini kerana anak-anaknya berada bersama dengan
hatu raya ataupun saka hatu raya tersebut di dalam rumah yang sama. Yang kelima, ada juga terjadi anak kepada pemilik hantu raya ataupun saka hatu raya menjadi malas untuk belajar, amat berat untuk pergi sekolah, melawan cikgu, ataupun dari segi membuat ibadatnya juga berat untuk melakukan solat, belajar agama dan seumpamanya. Dan ada setengahnya tidak mahu solat langsung. Kategori yang kedua, iaitu apabila pemilik hantu raya atau saka hantu raya mulai tua, badan pun mulai tidak kuat dan uzur. Yang pertama, ada berlaku di mana pemilik hantu raya tersebut daripada seorang yang selalu menunaikan solat dengan baik, selalu pergi surau atau masjid, tiba-tiba berubah menjadi seorang yang berat untuk solat. Dan ada juga yang tidak lagi pergi ke masjid atau ke surau, dan ada yang lebih teruk, langsung tidak mahu solat. Jika mereka solat pun, selepas dia solat, mereka terus bangkit daripada tempat duduk, tidak sebagaimana sebelumnya. Biasanya mereka akan berzikir dahulu, berdoa, dan barulah bangkit daripada tempat solat. Yang kedua, perangai barannya makin menjadi-jadi. Jika sebelum ini ia amat bertolak ansur dengan adik-beradik, tetapi pada masa ini apabila dia dah uzur, perangainya mula menjadi lokek dan berkira dengan adik-beradik. Jika berkenaan dengan harta pusaka, boleh menyebabkan perkelahian ataupun bermuasam muka antara adik-beradik. Walhal jika kita lihat pada keadaan mereka, buat apa lagi harta yang mereka hendak kejar? Ini kerana mereka pun sudah punya uzur. Yang ketiga, ada dalam kalangan pemilik hantu raya ini mula merasa lenguh di belakang, lenguh di pinggang, lenguh di lutut ataupun sakit-sakit lutut, yang menyebabkan mereka sukar untuk bangkit ataupun menjadi berat untuk berjalan. Jika untuk solat, mereka akan solat di atas kerusi. Yang keempat, ada juga keadaan di mana badan pemilik hantu raya ini menjadi panas. Jika dilapkan dengan kain tuala basah, ianya sekejap aja kering. Ini kerana hantu raya yang mereka bela mula merapatkan diri dengan mereka. Ini kerana pada masa tersebut pemilik hantu raya tersebut sudah tidak kuat untuk berhadapan dengan hantu raya. Oleh itu hantu raya mula mengambil kesempatan untuk menuntut balik apa tugas yang telah mereka berikan kepada tuannya. Yang kelima, ahli keluarga pemilik hantu raya akan menghadapi masalah dalam menguruskan kebersihan pemilik hantu raya tersebut apabila ia telah pun mula uzur dan tidak lagi larat untuk bergerak ke bilik air sendiri. Ada kalanya ia buang air besar ataupun air kecil tanpa disedari di merata-rata tempat di dalam rumah. Jika dipakaikan pampers, mereka akan membuka pampers tanpa mereka sedari. Urusan untuk membawa mereka ke bilik air juga sukar. Ini kerana badan mereka amat berat dan memerlukan lebih daripada 2 orang untuk mengangkat mereka untuk dibawa ke bilik air. Dan pada masa membawa mereka ke bilik air, oleh kerana panas barannya tak habis-habis, anak ataupun ahli keluarganya kadang-kadang disumpah seranah dan sebagainya, yang menyebabkan anak-anak akan berasa kecil hati untuk menguruskan mereka. Yang keenam, ada juga pemilik hantu raya ini mengalami kesukaran untuk tidur pada waktu malam. Ia akan mundam mandi dalam rumah, tetapi jika ia dibiarkan, ada juga yang membuka pintu dan keluar ke tanah, dan ada kalanya pergi entah ke mana. Oleh itu, perlu ada ahli keluarga yang menjaganya sepanjang malam supaya ia tidak keluar daripada rumah. Dan ini akan menyebabkan ahli keluarga menghadapi kesukaran kerana mereka juga perlu menguruskan kerja masing-masing pada esok harinya. Ini menyebabkan ada keluarga yang mengikat pemilik hantu raya tersebut di katil dengan menggunakan kain supaya ia tidak keluar daripada rumah. Yang ketujuh, ada juga keadaan di mana ahli keluarga pemilik hantu raya tidak mahu menjaga beliau. Ini kerana semasa beliau terbaring di atas katil dengan keadaan badan yang kurus kering, hanya tinggal kulit dan tulang, dengan muka yang cengkung, yang menyebabkan anak-anak ataupun ahli keluarga rasa tidak selesa untuk memandang pada beliau. Tetapi apabila diberi makan, ada kalanya mereka makan dengan jumlah yang banyak, tidak berpadanan dengan keadaan mereka yang hanya terbaring di atas katil. Yang ke-8, ada juga dalam kalangan pemilik hantu raya ini, apabila mereka nazak,
mereka sukar untuk meninggal dunia, menyebabkan ahli keluarga mereka terpaksa mencari perawat untuk membantu merawat beliau pada masa tersebut. Dan pada masa ini, oleh kerana biasanya telah ada jiran-jiran yang hadir, boleh menyebabkan keluarga mereka menanggung malu kerana perbuatan yang membela hantu raya tersebut akan terdedah. Kategori yang ketiga ialah apabila pemilik hantu raya meninggal dunia. Yang pertama, apabila pemilik hantu raya meninggal dunia, biasanya anak ataupun cucu pemilik hantu raya tersebut akan mula terasa gangguan daripada hantu raya tersebut. Ini kerana hantu raya tersebut sudah kehilangan tuan dan dia tidak ada lagi orang yang ia takut. Kerana sebelum ini ia amat patuh pada tuannya, tetapi apabila tuannya telah tiada, ia rasa ia bebas dan mula menjadi besar kepala. Anak atau cucunya mungkin akan terkena rasuk dan ada kalanya anak atau cucunya menjadi panas baran, melawan ibu bapa dan lain-lain. Yang kedua, suasana dalam rumah mudah menjadi panas. Hubungan antara adik-beradik ataupun dengan cucu ada kala menjadi panas dan mudah menjadi pergaduhan antara mereka. Ada juga anak atau cucunya akan merasa takut untuk ke tandas ataupun ke dapur kerana mereka rasa ada kelibat di sana. Ada juga keadaan berlaku oleh kerana ketidakselesaan berada dalam rumah, anak atau cucu keluar daripada rumah untuk tinggal tempat lain, menyebabkan rumah tersebut menjadi kosong, tidak ada anak ataupun cucu yang sanggup untuk tinggal di situ dan akhirnya runtuh sebegitu sahaja. Yang ketiga, hantu raya tersebut berkeliaran di sekitar rumah ataupun kawasan perumahan tersebut. Ini menyebabkan ada jiran-jiran terganggu dengan kerana hantu raya tersebut. Ini menyebabkan jiran-jiran akan bercakap dan akan menyebabkan aib yang besar kepada keluarga. Daripada perbincangan tersebut, boleh kita rumuskan bahawa hantu raya ataupun saka hantu raya ini mestilah dibuang sesegera yang boleh, kerana ia bukan hanya mengganggu pemilik tersebut, tetapi juga ia mengganggu anak ataupun cucunya dan juga mengganggu jiran-jirannya. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. InsyaAllah akan ada lagi perkongsian pada masa akan datang. Bagi mengelakkan tuan-puan tertinggal video daripada saya sarankan tuan-puan tekan butang subscribe dan butang like. Jika video ini bermanfaat, saya sarankan tuan-puan tekan butang share supaya ia juga memberi manfaat kepada sahabat-sahabat tuan-puan. Jika tuan-puan ada sebarang pertanyaan, komen, ingin berkongsi pengalaman dan seumpamanya, tuan-puan bolehlah type dalam ruangan komen di bawah, tetapi berikan sedikit masa kepada saya untuk respon, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.